A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad arsalna ila Thamud walaqad arsalna ila Thamud akhahum Shalihah an ibudullaha fa idza hum fariqan yakhtasimun. Maksudnya, dan pasti sesungguhnya kami telah mengutuskan kepada kaum Thamud, saudara mereka Salih alaihi salam, hendaklah sembah Allah. Maka tiba-tiba mereka terbagi pada dua golongan dan mereka sentiasa bergaduh. Pengajaran pertama, apabila menyampaikan perkara yang besar dan penting, hendaklah ditegaskan dengan ayat yang menunjukkan kepentingan apa yang hendak disampaikan. Seperti menggunakan perkataan pasti sesungguhnya. Yang kedua, para rasul terdahulu diutuskan khusus untuk kaum mereka sahaja. Dan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk semua umat manusia. Yang ketiga, apabila kebenaran disampaikan, maka manusia akan terbagi kepada dua. Pertama, yang beriman kepada Allah, dan yang kedua kufur kepadanya. Dan perpecahan ini akan berterusan sampai kiamat. Mengikut hikmah yang dikehendaki Allah. Yang keempat, sesiapa yang melakukan kerja dakwah, kepada Allah
pasti akhirnya dia akan dimusuhi. Sama ada daripada orang kafir atau munafik. Sebagaimana para nabi dan rasul ada musuh masing-masing daripada kaum mereka. Okey, ayat seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ya qaumi limasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Maksudnya dia berkata, wahai kaumku, kenapa kamu ingin segera kepada azab sebelum rahmat Allah? Kenapa kamu tidak memohon keampunan Allah supaya kamu mendapat rahmatnya? Pengajarannya, pertama, Allah mengingkari perbuatan mereka yang inginkan azab Allah lebih daripada rahmatnya. Yang kedua, antara tanda kebodohan manusia, ialah memilih azab dan musibah dibanding dengan rahmat dan nikmat. Iaitu ramai manusia yang memilih melakukan perbuatan-perbuatan yang membawa kepada azab dibanding dengan perbuatan yang membawa rahmat dan nikmat. Yang ketiga, istighfar adalah sebab diangkat segala musibah dan azab. Manakala dosa adalah penyebab kepada musibah dan azab.
Yang ke berapa? Mustahil manusia mendapat rahmat Allah dalam keadaan mereka dalam dosa. Okey, kita sambung tadabbur ayat seterusnya. Okey, kaitan ayat 47 dengan ayat lepas. Setelah Nabi Saleh alaihissalam menyampaikan mesej dakwah kepada kaumnya, pertama, agar menyembah Allah yang Esa. Yang kedua, apa dia yang kedua? Supaya kaumnya minta ampun kepada Allah. Dan Nabi Saleh juga bagi tahu antara hikmah bila minta ampun kepada Allah, mereka akan dapat apa? Rahmat Allah. Okey. Jadi apa jawapan kaumnya? Jawapan kaumnya daripada dakwah Nabi Saleh ialah ayat malam ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelum tu saya nak bagi tahu apa selain pada rahmat Allah, apa faedah daripada istighfar kepada Allah? Dapat keampunan dosa, ialah, dan dapat rahmat Allah lagi. Doa makbul lagi. Rezeki apa ni? Hujan turun. Tadi hujan turun, ada orang minta ampun kan? Ada apa dalilnya? Apa dalil? Hujan turun, kemudian Allah bagi harta, Allah bagi anak, kebun-kebun berbuah, sungai mengalir, dan juga dapat kekuatan fizikal hanya dengan istighfar kepada Allah. Apa dalilnya? Ya Hafiz Ibrahim. Ibrahim hafal Quran kan? Berapa juzuk? 7. Okey, cuba buka surah Hud. Surah Hud ayat 1. Saya nak tunjuk minta ampun kepada Allah ni besar kelebihan. Tapi ramai manusia tolak. Termasuklah kaum Samud, kaum Nabi Saleh. Okey, surah Hud ayat 52. Tulis surah Hud ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terjemah, wa ya qaumi, wahai kaumku. Bahasa pendakwah, tak kira siapalah, Nabi ke, orang biasa ke, mesti bahasa yang lembut. Wa ya qaumi, istaghfiru rabbakum. Minta ampunlah kepada
rabbakum. Kenapa dia minta, kenapa Allah tulis rabbakum bukan istaghfirullah? Beza tak istaghfirullah dengan istaghfiru rabbakum? Apa beza? Apa beza? Siapa tahu? Kalau Rabb bermakna pencipta, pemilik, pengurus. Kalau Allah, nama Allah. Ialah berbeza. Itu menghuraikan makna Allah dan makna Rabb. Tapi apa beza sebut astaghfirullah dengan istaghfirullah dengan istaghfiru rabbaka? Apa beza? Dia menunjukkan Allah Tuhan mereka. Satu, nak menunjukkan kenapa kena minta ampun kepada Allah. Sebab dia adalah pencipta kamu. Dia adalah pemilik kamu. Dia adalah... Jadi kalau kamu minta ampun, buat dosa dengan Allah, tapi minta ampun kepada, contohlah pendeta, padri kan, tak masuk akal. Sebab yang mencipta kamu Allah, bukan dia. Dan kamu pun buat dosa kepada Allah. Jadi mintalah ampun kepada pencipta yang sebenar. Sebab tidak sepatut kamu buat dosa kepada Allah, sebab dia sebagai pencipta, pemilik dan pengurus. Okey. Tapi kalau sebut istaghfirullah, hanya bagi tahu minta ampun kepada Tuhan yang disembah. Tapi sebab apa? Tak ada jawapan. Tapi kalau Rabb ada jawapan. Kenapa? Kena minta ampun pada Rabb sebab dia pencipta, pemilik dan pengurus kamu. Okey. Semua tubu ilaih. Kemudian tubu, bertaubatlah kepadanya. Bertaubatlah oleh kamu kepadanya. Ada pendapat mengatakan istaghfiru ni dosa kecil, tubu dosa besar. Kemudian lepas ini nabi ini kepada kaum Ad. Kaum Ad siapa nabinya? Nabi Hud. Jadi Nabi Hud berkata pada kaumnya, iaitu kaum Ad, satu, minta ampun pada Tuhan kamu. Yang kedua, taubat. Apa Allah bagi? Yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan turunkan kepada kamu hujan yang lebat. Maknanya sebelum ni kemarau, tidak ada hujan. Apa sebab? Sebab dosa. Satu, hujan turun. Kita sebenarnya nak makanan kena hujan. Nak makanan kena hujan. Nak makanan. Tapi kalau tak ada hujan, tak ada makanan. Sebenarnya hujan tu adalah simbolik kepada semua punca kehidupan. Makanan, haiwan, tumbuhan. Kemudian yang kedua, wa yazidukum quwwatan, dan dia menambahkan kepada kamu kekuatan. Ila quwwatikum, kepada apa maksud? Menambah kekuatan kepada kekuatan kamu. Apa dia? Menambahkan kekuatan yang sedia ada. Apa dia? Kaum Ad, betul. Ahsanta. Kaum Ad terkenal dengan apa? Boleh potong batu bukit, boleh buat rumah di gua, kuat. Tapi bila minta ampun, Allah tambah lagi kekuatan. Jadi siapa nak kuat, tak perlu minum tonik. Apa dia? Istighfar. Istighfar. Yang kata obat kuat tu semua tak ada dalil. Yang istighfar jadi kuat ada dalil. Istighfar banyak-banyak. Betul? Dan di sini juga kita boleh buat kesimpulan. Yang lemah-lemah tu sebab apa? Lemah je, lembek je. Sebab apa? Sebab tak cukup makan ke? Sebab tak cukup istighfar? Tak cukup istighfar kan? Ada dalil.
ayat ni. Lepas ni tonik-tonik tak laku. Okey, cuba buka surah Nuh. Ayat 10 hingga 12. Surah Nuh. Okey. Semua mesej para nabi, sembah Allah minta ampun, sembah Allah minta ampun. Maksud apa tu? Kalau sembah Allah buat dosa, sembah tu tak berkesan. Faham tak? Sembah Allah tapi buat dosa juga, ibadat tak betul. Okey, apa kata? Ini kata Nabi Nuh pula. Faqultu istaghfiru, minta ampunlah pada pencipta kamu. Kenapa? Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya dia Maha Ghaffar, Maha Pengampun. Lepas tu dapat apa? Yursilis samaa alaikum midrara. Allah turunkan hujan. Sama dengan surah apa tadi? Hud ayat 52. Kisah siapa? Nabi Hud dan kaumnya, kaum Ad. Jadi sama, kelebihan pertama istighfar, Allah turunkan hujan. Tapi yang seterusnya, angkat sikit. Turun. Yang kedua, wa yumdidkum. Allah menambahkan, membanyakkan kamu bi amwalin, dengan harta. Kalau satu, mal. Baitul mal kan. Kalau banyak, amwal. Allah tambah harta. Dua. Yang ketiga, banin. Anak. Banin ni anak lelaki ke perempuan? Lelaki. Kalau perempuan, benar. Kenapa Allah kata tambah anak lelaki? Oh, lelaki kuat, perempuan tak kuat dah. Kan ada perempuan main bola. Lelaki lasak. Perempuan tak boleh buat kerja. Biasanya mak bapak ni dia nak anak apa? Antara lelaki dengan perempuan. Amsyah memang tak tahu sebab belum jadi bapak, yang dah jadi bapak tu. Biasa mak bapak nak anak lelaki ke perempuan? Nak lelaki. Asal jangan cakap sebab tak ada pengalaman. Nak anak lelaki kenapa? Sebab satu, anak lelaki ni biasa, kalau dia perlukan bantuan, anak lelaki akan bantu. Kan? Dan lelaki ni biasa bekerja. Kemudian lelaki akan sambung keturunannya. Betul kan? Tapi kalau perempuan, kalau dia susah, kalau anak perempuan dia dah kahwin, tak boleh. Sebab dia terikat dengan suami. Kemudian zuriatnya, bila anak perempuan terputus. Betul kan? Bila cucunya daripada anak perempuan, bin siapa? Dah hilang nama dia. Kemudian orang jahiliah pula, biasa dia suka apa? Anak. Jadi ayat ni sesuai dengan suasana ketika itu. Jadi kalau kamu nak anak lelaki, buat apa? Istighfar. Wa yaj'al lakum, dan dia akan menjadikan kamu, ini yang 1, 2, 3, 4. Yang keempat, Allah menjadikan untuk kamu jannatin. Kebun, bukan surga. Kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan dia menjadikan untuk kamu sungai, ataupun sungai dah ada tapi kering. Allah jadikan sungai tu mengalir. Berapa? 5. Kelebihan apa tu? Istighfar. Jadi tapi orang kita ni semua kurang. Harta tak ada, anak tak ada, kebun tak ada. Tapi nak dapat semua, dia buat apa? Dia beli ubat. Tak usah masalah. Inilah ubat. Syifa'un. Istighfar kepada Allah. Okey, kita tengok. Setelah Nabi Saleh mengajak kaum dia sembah Allah dan istighfar, yang inilah kelebihannya. Apa jawapan kaumnya? Cuba balik pada ayat kita. Qalu, mereka berkata,
Wa qalu tajarna. Tajarna apa dia? Malang kami. Malang kami. Daripada perkataan apa? At-tayru. At-tayru apa makna? Burung. Tayran ababil. Apa kaitan nasib malang dengan burung? Sebab orang jahiliah, dia ada fahaman akidah yang salah ataupun yang sesat. Bila dia nak musafir ataupun nak berniaga, dia akan berpandu pada burung. Dia lepas burung. Kalau burung tu terbang sebelah kanan, tafa'ala. Ada kata, okey, boleh keluar. Boleh mulakan bisnes. Tapi kalau burung tu terbang sebelah kiri, dia tasya'ama. Tasya'ama ni makna dia anggap malang. Ada hal tak baik akan berlaku. Ataupun at-tasya'um. Kalau burung tu terbang ke belakang, lagi nasib malang. Kalau burung tu terbang ke depan, dia ulang balik. Dia tangkap, dia lepas balik. Dia panggil apa tu? Itu zaman jahilah, dia guna burung. Sebab tu Allah guna wa qalu tayyarna, daripada tayr. Nasib kami malang. Dengan sebab apa? Bika. Dengan sebab engkau. Engkau ni siapa? Nabi Saleh. Wa biman ma'ak, dan dengan sebab orang yang bersama engkau. Siapa? Orang yang beriman. Apa maksud ni? Apa yang Allah nak beritahu? Bila Nabi suruh kaum dia sembah Allah dan istighfar, ini jawapannya. Musibah datang pada kami, musim kemarau, macam-macam. Sebab apa? Sebab kamu mula berdakwah. Jadi dia nak salahkan semua musibah yang menimpa tu adalah puncanya Nabi yang bawa dakwah. Semua, boleh kata semua kaum macam tu. Bila Allah utuskan Nabi, ada berlaku masalah, musibah, kemarau, semua dia salahkan Nabi. Ini punca ni lah. Dan ini adalah satu pegangan orang-orang yang tak beriman, dulu, kini dan selama-lamanya. Sekarang pun ada. Kan? Sekarang ada tak? Ada. Sebelum ni, kenapa ni? Ni ada nasib malang ke ni? Sebelum ni hidup aman je. Kan? Lepas tu bila ada orang berdakwah, orang cakap pasal Quran, pasal sunnah, berlaku gempa bumi. Dia kata apa? Sebelum ni tak pernah berlaku. Sejak ustaz tu mengajar, berlaku. Itu dia panggil apa? Tasya'um. Berlaku kan? Macam-macam berlaku. Pecah belah lah, huru-hara lah. Semua punca apa dia? Puncanya adalah para pendakwah. Okey. Dia tasya'um, menganggap sesuatu tu tidak baik. Boleh berlaku dalam berbagai bentuk. Pertama, apa yang kita lihat. Melalui apa yang kita lihat. Contohlah, bila kita nak keluar, kita tengok ada burung gagak hitam bawah kereta. 3 ekor mati, berdarah. Kita berkata apa? Kita duduk 30 tahun, tak pernah ada burung gagak 3 ekor sekaligus duduk bawah kereta mati. Kita kata apa? Ni bala ni. Kita pun dah mula takutkan. Takut. Itu hukumnya haram. Dan syirik. Sebab apa syirik?
Sebab kita percaya seolah ada kuasa lain selain daripada Allah yang boleh memudaratkan kita. Cuma ulama kata syirik dia syirik asghar. Syirik yang masih dalam Islam, dia tak keluar dalam Islam. Kadang-kadang dengan suara, kan? Kita dengar duduk dalam rumah kita bunyi macam orang berlari je. 3 malam turut-turut. Kita berkata apa? Rumah ni sial. Orang pun cerita. Tuan rumah yang duduk dulu pun macam tu juga. Kita rasa apa? Kita pun percaya. Percaya tu dah panggil tasya'um. Hukumnya haram. Kenapa? Sebab Islam mengajar kita tidak ada sesuatu pun ataupun seorang pun yang boleh memudaratkan kita. Allah kata apa? Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kamu berazam, serah pada Allah. Jangan fikir tu, jangan fikir ni. Bila start pergi je, jangan pandang belakang. Jalan je. Okey. Kadang-kadang tasya'um ni berlaku tempat, kan? Kita tengok tempat tu seram je. Sampai situ seram je. Lalu di situ seram. Kita pun anggap benda tu, ni tempat ni ada masalah ni. Itu pun tasya'um. Salah. Yarhamkallah. Kadang-kadang masa. Tasya'um dengan masa. Kalau nak musafir, tak boleh musafir hari Khamis. Sebab hari Khamis ni sial, contohnya. Dulu ramai dah musafir hari Khamis, insiden. Kita pun tak boleh. Jangan musafir hari Khamis. Itu tasya'um, boleh jadi syirik. Orang Arab dia kata apa? Tak boleh bernikah kahwin bulan Syawal. Kalau bulan Syawal kahwin, jadi masalah. Itu pun jenis tasya'um. Buat apa saja yang halal di sisi Allah. Okey. Kemudian apa jawapan Nabi Saleh? Dia berkata, ta'irukum, nasib malang kamu indallah. Apa maksud indallah? Adalah, apa maksud di sisi Allah? Adalah berdasarkan takdir Allah. Bukan berdasarkan apa yang kamu rasa ataupun kamu pegang. Okey, di sini Allah nak mengajar kita cara kita menjawab soalan. Bila orang musyrikin, kaum apa ni? Kaum Samud, dia tuduh, dia fitnah Nabi Saleh membawa musibah, pembawa bala. Maka Nabi Saleh jawab apa? Nabi Saleh jawab apa? Qala ta'irukum indallah. Nabi Saleh tak jawab, bukan saya. Saya tak pernah bawa bala. Tapi dia kata, nasib malam kamu sebenar telah ditetapkan oleh Allah. Dan puncanya ialah dosa kamu. Jadi di sini cara kita nak menjawab persoalan ialah, satu, jangan diam. Bila orang tuduh, jangan diam. Kena jawab. Yang kedua, bila jawab, bagi jawapan yang orang patah hujah. Orang tak boleh nak berhujah lagi. Apa dia? Sial kamu sebenar, dah Allah tetapkan. Dia tak boleh nak jawab. Tapi kalau Nabi Saleh jawab, sial bukan daripada saya tak pernah bawa, tak akan selesai masalah. Boleh faham? Kisah ada contoh lain. Kisah lain dalam Al-Quran. Siapa ingat? Siapa tahu? Kisah? Kisah apa ni? Cara berdebat Nabi Ibrahim. Ahsantah. Macam mana? Apa ceritanya?
dengan Raja Namrud. Apa dia? Cuba baca ayat Hamzah. Ingat. Alam tara ila allazi haja Ibrahim iz an atahu Allahul mulk iz qala Ibrahim rabbi allazi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahimu fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar. Apa maksud dia? Bila Ibrahim berdebat dengan Raja Namrus, dan Raja Namrus tanya Nabi Ibrahim, siapa Tuhan kamu? Ibrahim jawab apa? Tuhan aku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Apa kata Namrus? Aku pun boleh mematikan dan aku pun boleh menghidupkan. Dia pun ambil dua orang, dia hukum. Dua-dua tu salah. Dua-dua hukum, dia jatuh hukuman mati. Jadi seorang dia bunuh, seorang dia lepaskan. Dia kata yang dia hukum mati itu, dia mematikan. Yang dia lepaskan hidup, dia menghidupkan. Ibrahim jawab tak? Bukan macam tu. Menghidupkan dan mematikan bukan macam tu. Ibrahim jawab tak? Tak, dia jawab apa? Dia tinggal poin itu, dia pergi ke hujah yang tidak boleh dipertikaikan langsung. Apa dia? Tuhan aku terbitkan matahari daripada sebelah barat. Silakan keluar sebelah timur. Terdiam. Boleh faham? Kalau dia bawa hujah yang sama, tak akan selesai. Tak cerdik. Jadi bila kita berdebat, jangan lawan hujah yang sama, bagi hujah yang akhirnya dia tak boleh jawab. Dan tidak ada hujah yang manusia tak boleh jawab kecuali daripada Allah, daripada Al-Quran. Oh, ada sini. Surah Al-Baqarah ayat 258. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk iz qala Ibrahimu rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit qala Namrus ana uhyi wa umit qala Ibrahim berkata fa inna Allah ya'ti bisyams. Allah membawa matahari minal masyriq, daripada timur. Fa'ti biha. Ibrahim cabar Namrus, bawa datanglah matahari minal maghrib, daripada barat. Fa buhital ladzi kafar. Tercenganglah orang kafir, tak ada hujah. Okey, kita balik pada ayat kita. Okey. Saya nak tunjuk juga contoh-contoh lain, kaum yang lain, sama je satu bentuk. Iaitu, bila ada musibah, terus mereka menyalahkan para Nabi. Buka surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf. Okey, cuba kita terjemah sama-sama. Tulis surah Al-A'raf ayat 131. Faiza, maka apabila ja'athum, telah datang pada mereka, iaitu kaum Musa, al-hasanah, kebaikan, nikmat, hujan, tanah subur, qalu lana hazihi, mereka berkata, ini memang kami patut dapat, memang kami berhak dapat, sebab kelebihan kami. Bila tu? Bila dapat hasanah, nikmat dan sebagainya. Wa in tusibhum, dan sekiranya tusibhum, menimpa mereka sayyi'ah. Tadi hasanah, sekarang sayyi'ah. Kalau hasanah dia kata memang kami patut dapat. Tapi bila menimpa sayyi'ah, mereka kata yattayyaru. Sama dengan tadi. Apa makna yattayyaru? Mereka menganggap nasib malam ni disebabkan Musa. Kalau kering ke, kemarau ke, puncanya Musa. Dan waman ma'ahu, orang beriman bersamanya. Maka Allah jawab, Musa jawab, ingatlah, innama ta'iruhum, sama, nasib malang mereka ni sebenar
disebabkan takdir Allah, dan sebenar sebabnya apa? Dosa mereka. Walakin aksarahum, tapi mereka sebenarnya tak tahu. Punca segala musibah ialah dosa manusia. Okey, satu lagi buka surah Yasin. Surah yang menjadi raja di hati. Bila Allah utuskan 3 rasul dalam satu negeri dan datang musibah, apa kata penduduk negeri ini? Mereka berkata, inna, sesungguhnya kami tatayyarna, kami bernasib malam bikum, disebabkan kamu. Siapa ni? Tiga rasul. Semua 3 rasul dia kata punca masalah. La illam tantahu, sekiranya kamu tak, mula dia pergi pada apa ni? Guna kuasa. Kalau kamu tak apa ni? Tak berhenti daripada berdakwah, lanarjumannakum, kami akan rejam. Rejam ni makna bunuh. Rejam ni kan kalau berzina, kalau dah berkahwin, rejam sampai, jadi rejam tu maksud bunuh. Kalau kamu tak berhenti berdakwah, kami akan rejam kamu. Dan wala yamassannakum minna azabun alim, dan kami akan sentuhkan kepada kamu azab yang pedih. Tengok, ini akibat apa ni? Kena warning, kena bagi amaran, kena ugut. Sebab apa? Jadi nak tak buat kerja dakwah? Inilah risikonya. Nak sakit. Bila buat kerja dakwah, kena ugut, kena ancam. Okey. Betul? Tak ada anugerah pujian. Okey. Qalu, mereka jawab. Siapa jawab ni? Rasul 3 orang. Dia jawab balik. Ta'irukum, musibah kamu ni sebenar, nasib malam kamu adalah, ni beza sikit tapi maksud sama. Nasib malam kamu ni sebenar ma'akum, ada bersama kamu. Apa maksud? Tadi indallah, sekarang ma'akum. Nasib malam kamu ni sebenar, puncanya kamu. Dosa kamu, kufur kamu, syirik kamu. Itulah punca nasib malam. A'in zukirtum. Apa maksud ni? A'in zukirtum. Ayat ni. Siapa boleh faham? 2 patah aja. A'in zukirtum. Ashabu Yasin. Siapa yang paling, di kalangan pelajar ni, siapa yang paling banyak baca Yasin? Ibrahim. Ibrahim baru 15 tahun kan? Yang paling lama ialah yang paling tua. Kita cari siapa yang paling tua. Asif ya? Asif paling muda. Okey, siapa nak cerita ni? A'in zukirtum. Apa dia? Nasib malam disebabkan Rasul tu sebab Rasul tu bagi peringatan. Salah. Tapi salah tak apa, berani cuba. Walaupun salah. Siapa nak cuba lagi? Nampak sangat kan baca Yasin lama ni? Dok fokus apa? Fokus nak khatam. Jadi apa yang Allah nak bagi, kita tak fokus. Okey, siapa dia? Takkanlah seramai ni seorang pun tak boleh faham. Okey, Waki, cuba. Apakah kamu diberi peringatan
Apakah kamu diberi peringatan? Dengan sebab peringatan tu ditimpa musibah. Dengan sebab peringatan itu kamu ditimpa? Apa dia tak faham? Apa yang mesej itu? Dua patah aja. Tapi mesejnya sangat mendalam. Diorang dah diberi peringatan tapi mereka tolak. Diorang tu siapa? Oh, okey. Diorang tolak peringatan. Orang Muslim. Bukan juga. Okey, Udais nak cuba. Udais. Ha? Saad, cuba. Apa dia? Cuba. Dia dapat warning. Tak juga. Okey, masa ada 1 minit lagi. Haikal, cuba. Khalid, cuba. Ha? Sebab nasib mereka sendiri ni. Sebab nasib mereka sendiri, mereka ditimpa musibah. Dituduh. Oh, ditimpa musibah. Salah juga. Ha? Okey. Tengok Allah nak bagi. Ini soalan. Mereka berkata, mereka ni Rasul lah. Rasul 3 orang yang diutus di negeri itu. Musibah kamu, nasib malang kamu ni adalah bersama kamu. Iaitu puncanya daripada kamu, iaitu dosa. Kemudian para Rasul ni bertanya pada kaum mereka, adakah patut disebabkan kamu diberi peringatan yang baik, semua nasihatnya baik, tiba-tiba kamu ditimpa musibah? Adakah patut? Logik tak? Sebab aku bagi peringatan yang baik, aku ajak kamu sembah Allah, maka Allah timpa musibah pada kamu. Logik ke tak? Tak. Yang logik apa dah? Kamu lawan peringatan itu. Bila kamu lawan peringatan Allah, kamu kufur pada Allah, memang patut kamu ditimpa musibah. Yang tu logik. Boleh faham? Hasil. Oh, Hasil seorang faham. Cerita balik Hasil. Sepatutnya buat musibah. Punca buat musibah lah dapat. Punca buat dosa lah ditimpa musibah. Bukan punca bagi tazkirah. Saya bagi analogi sekarang lah. Saya mengajar tadabbur Al-Quran. Ajak orang faham Al-Quran. Saya mengajar sunnah. Ajak orang ikut sunnah Nabi. Tiba-tiba orang tuduh, sebab saya ajar Quran, musibah turun. Masuk akal tak? Yang logiknya apa? Yang tak setuju dengan Quran, orang tu patut ditimpa musibah. Ini tak boleh. Ha? Jadi kena pegang lah. Ha? Okey. Yang sekejap okey, sekejap okey. Adakah ini nasib malam? Boleh dengar kan? Okey. Sebab susah sikit nak pegang. Oh ya. Dia macam okey je. Okey. Kemudian datang cerita ni kan. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Okey, kita balik pada ayat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bahkan antum, kamu adalah kaum
kaum yang tuftanun. Tuftanun apa makna? Diuji. Nabi Saleh berkata, musibah itu sebenar Allah dah tetapkan dan puncanya ialah dosa kamu. Kemudian Nabi Saleh tambah, bahkan sebenarnya juga ialah kamu ni kaum yang sedang diuji oleh Allah. Okey, apa bentuk ujian? Tuftanu ni fitnah lah. Dalam bahasa Arab, fitnah ni kita terjemah ujian. Asal dia ialah idkhalu az-zahab an-nar lituzhira al-jayyid min ar-radi'. Maksud dia, fitnah dalam bahasa Arab, kita masukkan emas ke dalam api untuk bersihkan emas tu daripada yang tak elok. Itu makna fitnah dalam bahasa Arab asalnya. Jadi perkataan itu diambil untuk proses Allah nak uji manusia supaya apa? Nak tengok mana yang benar, mana yang dusta. Daripada ujian tu Allah tahu. Daripada ujian Allah tahu siapa yang sebenar, siapa yang dusta. Macam proses nak bersihkan emas tadi. Okey. Jadi bahkan kamu ni sebenarnya kaum yang sedang apa fitnah, apa ujian kepada kaum saleh ketika ini? Satu, dia buat fitnah pada Nabi Saleh. Fitnah apa? Musibah ni puncanya itu fitnah jahat. Nabi Saleh bawa rahmat, bawa kebaikan, tapi dia fitnah punca musibah. Itu fitnah. Fitnah pertama. Kedua, masa musibah, Allah hantar musibah ketika Nabi Saleh datang berdakwah. Macam serentak. Supaya apa? Supaya Allah nak uji mereka dan supaya mereka salah faham dan akhirnya dia tuduh. Tengok, sebelum ni tak ada musibah. Bila Nabi Saleh datang, ada musibah. Mesti ada kaitan. Kenapa Allah datangkan fitnah musibah itu serentak? Untuk menguji. Dan banyak kisah lain dalam Quran. Contohnya, bila Allah nak uji Bani Israel yang tangkap ikan. Allah buat apa? Allah buat apa? Hari yang dia kata nak beribadat, tak nak bekerja, hari itu Allah bagi banyak. Kenapa hari itu Allah bagi banyak? Allah nak tengok betul ke tak nak tangkap ikan hari itu. Hari itu Allah bagi banyak dan hari lain sikit. Ini sama ni. Allah nak uji. Masa Nabi Saleh datang, masa tu Allah bagi musibah, Allah nak uji. Tengok dia tuduh siapa. Dia mengaku tak dosa-dosa mereka. Boleh faham? Jadi pengajaran untuk kita apa dia? Pengajaran untuk kita antaranya ialah bila kita mengaku beriman, datang ujian. Bila mengaku beriman, tiba-tiba saya Alhamdulillah. Lepas balik Mekah ni iman rasa segar je. Lepas tu Allah pun bagi dengan azan. Oh, azan dah? Dan lain. Saya ni lepas balik Mekah, insya-Allah nak sedekah. Tengok-tengok Allah bagi duit banyak. Lepas tu jadi semakin banyak kedekut. Kenapa Allah bagi semakin banyak? Sebab dia mendakwa, dia dah kuat iman. Boleh faham? Jadi semakin kita mendakwa, semakin kita bercakap, semakin banyak ujian. Okey ke? Kemudian wakana, dan adalah fil Madinah, di bandar, ataupun di bandar ni. Kat mana bandar ni? Kat mana bandar ni? Madain Saleh kat mana? Atas pada Madinah. Antara Madinah dengan Mekah dengan Madinah pula. Antara Madinah dengan Syam. Kan? Okey. Dan tengok jahat tak jahat kaum Nabi Saleh.
Dan adalah di Madinah tis'atu. Tis'atu apa? Hah? 9. Rahtin. Rahtun dalam bahasa Arab. Rahtun. Pendapat pertama, bilangan 1 hingga 9. Yang kedua, 7. 7 hingga 9. 7 pula bahasa Arab. Pendapat ketiga, 10 hingga 40. Ini pendapatlah. Apa makna rahtun dalam bahasa Arab? Pendapat pertama dia kata bilangan 1 hingga 9. Jadi kalau bilangan 7 ke 8 dia panggil rahtun. Pendapat kedua, kalau 7 hingga 9. Kalau 6 dia tak panggil rahtun. Pendapat ketiga, bilangan 10 hingga 40. Baru dia panggil rahtun. Tapi yang paling tepat yang inilah. 1 hingga 9. Sebab tu dia kata apa ni? Ni 9. Di bandar tu, bandar Nabi Soleh, ada 9. Dia terjemah apa tu? Laki-laki. Buat apa ni? Apa lelaki ni buat? Apa kerja dia? Yufsiduna. Mereka kalau belajar bahasa Arab ini fi'il apa? Fi'il mudhari'. Marfu' ke masuk? Masuk ke majzum? Marfu'. Sebab apa marfu'? Min al-afal khamsah. Tak, jawapan salah. Pak ya? Sebab tidak ada nasib dan tidak ada jazim kat depan. Ya. Jadi siapa nak ikut tuition bahasa Arab boleh belajar dengan Pak Ya, boleh buka kelas tuition. Okey. Fa'il mudhari'. Marfu' kan? Dia marfu' dengan apa? Apa tanda dia rafu'? Hazik. Apa tanda dia rafu'? Apa dia? Apa dia? Kuat sikit. Waw nun. Salah. Seorang lagi. Last. Nun. Tanda rafa' nun saja. Bukan waw nun. Nun saja. Jadi betul separuh. Salah separuh. Okey. Jadi bila fi'il mudhari' kena terjemah apa? Mereka sentiasa melakukan kerusakan fil ardi di bumi. Okey, apa kerusakan? Apa kerusakan? Bila sebut kerusakan dalam Al-Quran ialah yang pertama sekali kufur. Kufur syirik. Lepas tu maksiat. Semua kufur syirik dan maksiat adalah kerusakan. Okey. Jadi antara orang yang contohlah dua ni. Satu dia solat. Lepas solat dia pecahkan rumah orang. Satu lagi dia tak solat dan dia tak pecahkan rumah sesiapa. Yang mana lebih rosak? Yang pecah rumah orang. Tapi dia solat. Yang seorang lagi tak solat langsung. Tapi dia tak pecahkan rumah. Yang mana lebih kerusakannya lebih besar? Yang tak solat. Tapi dia tak pecahkan rumah siapa? Dua-dua rosak. Betul? Apa yang paling rosak apa dia? Yang tak solat tu. Sebab yang tak solat tu, ada pendapat kata,
Kafir, terkeluar daripada Islam. Apa kata ahli syurga kepada ahli neraka? Ma salakakum fi saqar? Apa sebab kamu masuk neraka? Apa jawapan ahli neraka? Qalu lam naku, sebab kami tak solat. Punca kami masuk neraka sebab tak solat, bukan pecah rumah. Tapi jangan pecah rumah pula, nak bagi tahu punca utama masuk neraka tak solat. Okey, jadi berapa orang ni yang buat rusak ni? Saya nak tanya, kaum Nabi Saleh ni, adakah 9 orang ni dia jahat? Yang lain semua okey? Tak. Habis berapa orang yang jahat ni? Ramai. Kenapa Allah sebut 9? Sebab tu kalau kita baca tafsir, ada antara ahli tafsir mengatakan kumpulan gangster ni ada sejak zaman Nabi Saleh lagi. Ini kumpulan gangster. 9 Jahanam. Ini 9 Jahanam. Ada satu filem dulu 7 kan? Oh 6. 6 Jahanam. Tapi dia tak kufur kan? Yang dalam filem tu bukan kufur kan? Yang ni 9. Jadi orang tanya, kenapa 9? Sebab 9 ni paling-paling jahat. Yang lain kufur, yang lain jahat. Tapi 9 ni, kepala dia. Perancang utama, mastermind. Kemudian, wala yuslihun. Dan tidak mereka yuslihun apa dah? Yuslihun lawan yufsidun. Tidak melakukan islah, kebaikan. Okey. Apa maksud ni? Satu buat rosak, satu lagi tak buat kebaikan. Bukankah bermakna buat kerusakan, bukankah dah bermakna tidak buat kebaikan? Soalan. Yufsiduna fil ard. Mereka buat kerusakan. Bukan dah bermakna itu juga tidak buat kebaikan, kan? Jadi apa lagi perlu sebut wala yuslihun? Tadabbur, Dia buat jahat saja. Tak buat baik langsung. Mana apa tu? Ada tak orang buat jahat tapi dalam masa sama dia buat baik juga? Ada. Tengok daripada tadi buat yang ni, Allah nak bagi tu manusia ada 3 jenis. Satu, buat baik. Buat baik tapi dalam masa sama buat jahat. Dia mukmin, solat, puasa, pergi haji tapi tak tepat janji. Kadang-kadang ada juga cakap bohong. Ada. Kadang-kadang dia jahat tapi ada juga buat baik. Dan yang ketiga, buat jahat dan tak pernah buat baik. Siapa? Ini gangster, 9 orang. 9 Jahanam. Mana tak ada kebaikan langsung yang dia buat. Okey? Jadi boleh buat filem baru. 9 Jahanam. Apa dia buat? Tengok jahat dan jahat 9 ni. Faqalu mereka taqasamu pada. Mereka berkata sesama mereka taqasamu daripada al-qasam. Al-qasam iaitu bersumpahlah. Ini fi'il amar ni, bersumpahlah oleh kamu billah, dengan nama Allah. Tengok, dia bersumpah ni nak buat apa ni? Nak buat jahat dan nak bunuh Nabi Saleh. Tapi dia bersumpah dan guna nama Allah. Pengajarannya apa? Yang sumpah guna nama Allah tak boleh percaya. Ada tak yang sumpah nama Allah? Tak boleh percaya. Sebab apa ni? Jahat ni nak bunuh Nabi tapi
tetap menggunakan nama Allah. Bersumpahlah dengan nama Allah. Apa dia? Lanubayyitannahu. Pasti ada dua harfu taukid. Pertama, lam. Yang kedua, nun. Dia panggil apa? Nun. Tengok, dia cakap sama dia pun, dia nak cakap sungguh-sungguh, dia pandai bahasa Arab. Dia guna dua harfu taukid. Pasti. Sesungguhnya. Apa dia? Nubayyitannahu. Kita akan daripada nubayyitanna daripada bata yabitu. Pernah dengar tak mabit? Pernah dengar mabit? Mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, pernah? Apa makna? Berada di waktu malam. Jadi kaitannya apa? Pasti sesungguhnya kita akan bunuh Nabi Saleh di waktu malam. Kenapa dia pilih waktu malam? Sebab tak nampak. Makna apa ni? Dia orang takut juga. Bukan bijak, takut. Kami akan bunuhnya, ni Nabi Saleh. Wa ahlahu, dan keluarganya. Summa, kemudian lanakulanna, pasti kami ataupun kita akan berkata liwalijihi, kepada wali li, kepada walinya, pada warisnya ataupun keluarganya. Walinya, warisnya. Lepas kita bunuh waktu malam, kita akan cakap pada, ialah Nabi Saleh ada keluarga, ada waris. Pasti keluarga dia akan tuntut. Kita nak jawab apa? Kita jawab macam ni. Ma syahidna. Kami tidak nampak. Ataupun kami tidak menyaksikan. Mahlika pada kematian keluarganya. Dia dan keluarganya. Wa inna, dan sesungguhnya kami lam, pasti. Sadiqun apa dia? Kami orang yang benar. Mana 9 Jahannam ni, dia takut tak pada keluarga Nabi Saleh? Takut. Gangster tapi penakut. Sebab tu dia bunuh malam. Jadi pengajarannya, gangster-gangster ni sebenarnya penakut. Jangan kita takut pada dia. Yang kedua, dia kata apa ni? Kami adalah orang yang benar. Mana apa tu? Kalau orang tanya, kami tak tengok pun. Siapa bunuh kami tak tahu. Sebab kami tak tengok. Dan kami memang bercakap benar. Dia tahu tak? Dia kata dia cakap benar, sebenarnya dia berbohong. Dia tahu. Bila dia mendakwa, dia cakap benar. Sedangkan dia berbohong, dia tahu tak bahawa berbohong tu satu perbuatan keji. Dia tahu kan? Sebab tu dia kata, kami cakap benar. Kenapa tak mengaku dia cakap bohong? Kalau bercakap bohong tu adalah bagus. Kan? Maknanya orang kafir ni, fitrah semula jadi, dia tahu cakap bohong adalah satu benda yang tak bagus. Jadi kalau kita orang Islam masih cakap bohong, macam sama je. Hatta lebih teruk daripada orang kafir. Nabi kata apa? Iyyaka wal kazib. Jaga-jaga kamu daripada bercakap bohong. Kenapa? Fa innal kazib yahdi ilal fujur. Bercakap bohong akan membawa kepada dosa-dosa. Dan tak habis kat situ. Fa innal fujur yahdi ilal nar. Dosa-dosa yang sebab kamu cakap bohong
mengheret kamu ke dalam neraka. Jadi masuk neraka punca apa? Cakap bohong. Nabi kata jaga-jaga. Jangan mula cakap bohong. Bila start cakap bohong, dia akan cakap bohong lagi untuk tutup bohong yang pertama. Sebab tu ada 3 orang sahabat yang ponteng dalam peperangan Tabuk. Kan? Orang munafik ponteng. Bila Nabi balik, dia cakap bohong. Nabi terima alasan mereka. Sebab Nabi tak tahu. Tapi 3 orang sahabat ni dah ready dah nak cakap bohong. Nak bagi macam-macam alasan. Dah ready dah. Tapi bila berdepan dengan Nabi, tengok muka Nabi, tak jadi. Dia cakap benar. Dan hasil dia cakap benar, Nabi hukum dia. Yang munafik cakap bohong, tak ada hukuman. Yang 3 orang sahabat cakap benar, ada hukuman. Ada ke tak? Tak ada. Oh, Nabi tak ada ke? Ha? Nabi hukum berdasarkan zahir. Nabi tak tahu apa yang sebenar. Yang ni pula, dia cakap benar, Nabi hukum. Apa hukumannya? Dipulau selama 50 hari kan. Sehingga dia rasa bumi Madinah sempit. Dia rasa terseksa dengan hukuman tersebut. Kerana apa? Sebab cakap? Tengok risiko cakap benar. Kena pulau. Yang cakap bohong, bebas, merdeka. Jadi mana lebih baik? Cakap benar ke cakap bohong? Tapi kena pulau. Oh, ke akhirat baru dapat? Tak, kat dunia dah dapat. Hasil 3 orang sahabat cakap bohong lepas 50 hari, dia bertahan, turun ayat yang membersihkan mereka dan Allah terima taubat mereka, dan kisah Allah terima taubat mereka dirakam dalam Quran dan dibaca oleh orang beriman sampai kiamat. Satu kemuliaan. Sebab apa? Allah sendiri sebut bahawa Allah terima taubatnya. Hasil apa tu? Jadi bercakaplah benar, jangan bercakap bohong. Okey. Surah apa? Kisah surah At-Taubah. Ayat berapa? Tanya Sakif dengan Waqi. Ayat berapa? Tanya As'ad. Asim. Kita ada, alhamdulillah, kita ada 5 orang yang hafal 30 juzuk. 118. Surah At-Taubah 118. Kisah 3 orang yang Allah terima taubatnya. Okey, ada tak ni ayat lain Azhar? Ataupun hadis ke? Okey. Pasal ujian, Allah akan uji siapa saja. Termasuk Nabi, termasuk orang yang tak beriman. Ini daripada Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala hakimun, maha bijak. Apa tanda antara tanda Allah bijak pada? Yaftinu, Allah menguji manusia, wa yakhtabiruhu, dan memeriksanya bi anwa'in, dengan berbagai jenis mafatin, ujian. Allah bijak, Allah uji macam-macam ujian mengikut kadar apa? Kadar iman seseorang. Taratan, kadang-kadang Allah uji bil masaib, dengan musibah-musibah. Wa taratan bin ni'am, kadang-kadang Allah uji dengan nikmat, sihat, naik pangkat, harta banyak, rumah besar, anak berjaya. Wa taratan bil umur allati tujibu al-ishtibah liyamtahinahu bizalik. Kadang-kadang dengan perkara yang menimbulkan istibah, kekeliruan. Betul ke salah? Sunnah ke bid'ah? Allah uji. Yang ni sunnah, yang ni bid'ah. Dua-dua dia dengar. Allah uji, dia nak pilih yang mana. Kalau orang beriman, fayattabi'u ahsan. Orang beriman pilih yang terbaik. Walihazad dunia, dan bagi dunia ini kulluha mihnatun. Dunia ni semua adalah ujian. Yang baik pun uji, yang tak baik pun ujian.
Madamal insan, selama manusia dairan beredar di antara dua perkara. Imma syar, sama ada benda yang tak baik, wa imma khair. Manusia ni ada dua je. Kalau tak baik, baik. Kalau tak baik, baik kan? Ada yang ketiga. Keadaan dia baik pun tak baik pun tak. Ada? Tak ada. Wa kullu hayatika, dan semua kehidupan engkau hakaza. Begitulah. Sama ada syar, buruk ataupun khair. Wa kilahuma, kedua-dua adalah ujian. Allah sebut dalam surah apa ni? Kita baru belajar ni. Wa auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa nabluukum. Kami uji kamu bisyarr, dengan musibah, keburukan, wal khair, dan kebaikan, sebagai fitnah. Surah Anbiya ayat. Bila belajar ni? Pagi Isnin. Okey, ada lagi? Okey. Jadi maknanya apa tu? Maknanya intabih, berhati-hati wahai manusia. Wahai manusia, intabih, berhati-hati. Fal fadlu, kalau Allah bagi kelebihan, untuk apa? Liyabluwani, untuk Allah uji aku. Adakah aku bersyukur dengan kelebihan itu ataupun aku kufur? Dapat sihat, guna sihat untuk taat pada Allah ataupun untuk lara. Wal masaib, bila Allah uji musibah, liyabluwani asbir am ajza. Sama ada aku sabar ataupun aku marah. Sabar ataupun marah. Wasyubahat, dan benda-benda yang meragukan, Allah uji juga. Kamu ikut tak benda yang ragu, ataupun tinggal ambil yang meyakinkan. Sampai habis. Okey, dah habis ah? Ada lagi ke? Okey, saya sebut ringkas Nabi sebut laisa minna, bukan daripada kalangan kami, man tatayyara, siapa yang menganggap sesuatu itu malam, tempat ke, waktu ke, hari ke, Nabi tak mengaku umat dia. Hari ini saya bernasib malam. Aututujira, ataupun dia dituduh sebagai sekian. Autakahana, ataupun dia meramal nasib. Ataupun dia mendakwa dia tahu benda ghaib, Nabi tak mengaku ummah. Ataupun sahara, dia sihir. Ataupun dia disihir dan dia percaya. Dan waman aqada, siapa yang buat ikatan, uqdatan, au qala aqada uqdatan, macam tangkal. Lepas tu dia percaya. Maka Nabi kata bukan kalangan kami. Adakah yang suka pakai tangkal kan? Dia kata tak boleh buang ni. Kalau buang akan berlaku musibah. Percaya tu boleh jadi syirik. Ada seorang, dia pernah datang jumpa saya, dia pakai tangkal. Saya kata kenapa pakai? Saya kena pakai. Kalau tak pakai akan berlaku musibah. Saya kata buka sekarang. Dia kata tak boleh. Buka sekarang. Dia buka, saya campak je. Sampai sekarang dia sihat walafiat. Dan waman ata kahinan, siapa yang datang jumpa kahinan, orang yang mendakwa dia tahu benda ghaib, tok bomo ke apa ke, fasaddaqahu, lalu dia percaya pada tok bomo yang mendakwa tahu benda ghaib, faqad kafara, dia telah kafir. Bima unzila, dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dia kufur dengan Al-Quran, dengan sunnah. Jadi bila jumpa bomo jangan percaya. Okey, cukup lah. Kita jumpa lagi insya-Allah pagi besok, Al-Asmaul Husna. Hadis ni khulasah hadis rijalus sahih.
Okey. Kita tutup dengan baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم